Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini kelas kita cikgu akan ajar tentang bab 5 tingkatan 4 iaitu kerajaan Islam di Kota Madinah. Untuk pengetahuan kamu pelajar-pelajar, dalam bab 5 ni dia ada 6 subtopik yang selalu keluar untuk kertas 2 SPM. 6 subtopik tersebut adalah yang pertama Perjanjian Aqabah yang terbahagi kepada Perjanjian Aqabah 1 dan 2. Perjanjian Aqabah 1 dan 2 merupakan titik tolak penting bermulanya proses hijrah Nabi Muhammad SAW dan orang-orang Islamkah yang dikenali sebagai orang Muhajirin berhijrah dari kota Mekah ke kota Madinah. Perkara kedua atau subtopik yang kedua dalam bab 5 ni adalah tentang hijrah. Perkara ketiga tentang Piagam Madinah iaitu sebuah peraturan bertulis, sebuah perlembagaan yang digubal oleh Nabi Muhammad SAW berpandukan wahyu dari Allah bagi mentadbir sebuah negara Islam Madinah yang dihuni oleh pelbagai agama dan kaum. Okey, yang keempat tentang penyebaran Islam, bermulanya penyebaran Islam di luar semenanjung Arab. Perkara kelima dalam bab 5 ni adalah tentang Perjanjian Hudaybiyah, sebuah perjanjian yang ditandatangani antara Nabi Muhammad SAW dengan orang Arab Quraisy Mekah yang membolehkan orang Islam dan Nabi Muhammad SAW kembali ke kota Mekah untuk melakukan umrah dan menziarahi sanak saudara. Dan perkara terakhir dalam bab 5 ni adalah tentang pembukaan semula kota Mekah. Okey, jika dirujuk pada soalan percubaan tahun ni, ada dua subtopik yang dipilih oleh negeri-negeri untuk dikeluarkan dalam kertas 2 SPM soalan percubaan sejarah 2020, iaitu tentang penyebaran Islam dan Perjanjian Hudaybiyah. Maka kelas kita cikgu akan ajar tentang dua subtopik ni supaya dapat kamu faham dengan lebih jelas, supaya kamu dapat skor dan kamu tahu bagaimana nak jawab. Okey, kita tengok dulu subtopik yang pertama iaitu penyebaran Islam. Dalam bahagian ni kamu kena tahu empat perkara, tapi yang sering keluar adalah 3. Okey. Pertama, kamu kena tahu tentang penyebaran Islam yang bermula di luar semenanjung Arab, Ini perkara pertama. Okey. Yang kedua, perkara kedua kamu kena tahu tentang peperangan. Okey, ada berapa perang yang berlaku bila Nabi Muhammad SAW membina sebuah kerajaan Islam di kota Madinah. Perkara ketiga, kamu kena tahu tentang Perkara ketiga, kamu kena tahu tentang syarat untuk berperang. Apakah syarat yang dibenarkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala apabila orang Islam nak menganjurkan perang. Dan perkara yang keempat tentang garis panduan. Garis panduan berperang. Maksudnya apa perkara yang kita perlu buat dan tak boleh buat ketika berlakunya perang. Okay? So ada 4 perkara yang dibincangkan dalam subtopik penyebaran Islam. Tetapi yang selalu keluar ialah tentang peperangan, syarat berperang dan garis panduan berperang. Okey, kita tengok bahagian penyebaran Islam ni dulu. Okay? Apabila Nabi Muhammad SAW mendirikan sebuah kerajaan Islam di kota Madinah pada tahun 622 Masihi, maka bermulalah tugas Nabi untuk menyebarkan Islam ke seluruh kawasan, terutama di luar semenanjung Arab. Maka ketika Nabi menyebarkan agama Islam itu, Nabi telah antara negara yang Nabi hantar utusan atau wakaf penyebaran Islam itu adalah ke Mesir, Rom dan Parsi. Bagaimana Nabi menyebarkan Islam ni? Bagaimana Nabi boleh sampaikan ajaran Islam ni ke tiga-tiga negara tersebut? Nabi hantar melalui utusan dan wakaf. Utusan bermaksud Nabi mungkin hantar seorang ulama atau hantar seorang sahabat bagi menyampaikan, bagi menerangkan tentang isi kandungan Islam. Yang kedua, menghantar wakaf maksudnya menghantar secara surat ataupun secara hubungan diplomatik antara negara kota Madinah dengan negara ini. So, yang pertama Nabi menghantar secara utusan ataupun secara wakaf. Kita tengok adakah penyebaran Islam di luar kota Mekah itu diterima? Ada di luar kota Madinah itu diterima oleh negara tersebut. Kita tengok dulu contoh yang pertama. Di Mesir, ketiga itu Raja Mesir dikenali sebagai Raja Kipti dan nama sebenarnya adalah
Al-Muqawqis. Okey. Al-Muqawqis menyambut baik kedatangan utusan dari Nabi Muhammad SAW, tetapi dia tidak menerima. Dia menerima baik. Dia menerima melayan dengan baik utusan dan Warakah tersebut, tetapi dia memberi kata putus bahawa dia tidak akan menerima Islam. Okey. Dia menyambut baik, tetapi dia tidak terima Islam. Okey. Raja yang kedua atau di Rom lah, kita tengok negara yang kedua di Rom. Okay. Raja Rom ketiga itu adalah Maharaja Hercules. Maharaja Hercules ni adalah seorang raja penganut Kristian yang sangat kuat. Okay? Kamu kena tahu sebab agama Kristian ni datang atau tersebar 600 tahun sebelum bermulanya Islam. Maka Maharaja Hercules ni sebenarnya dia telah mengetahui bahawa akan lahir seorang pemuda yang akan menyampaikan satu agama baru yang dianuti oleh berjuta-juta manusia. Benda tu telah termaktub dalam kitab Kristian. Dan apabila Nabi Muhammad SAW telah berjaya mendirikan sebuah kerajaan Islam di kota Madinah dan menyebarkan Islam ke seluruh segenap kawasan, maka Maharaja Hercules mengetahui bahawa pemuda yang dimaksudkan dalam kitab Kristian itu merujuk kepada Nabi Muhammad SAW. Dan Hercules mengetahui bahawa benda ni adalah betul. Tetapi disebabkan dia adalah seorang maharaja kepada sebuah negara Kristian yang sangat hebat dan besar empirenya, maka Maharaja Hercules dia tidak mengatakan dia terus menolak, tetapi dia mengatakan dia perlu berbincang dengan pembesar-pembesar dia, dengan para pentadbirun, adakah mereka akan menerima Islam ataupun tidak. Okay? So Maharaja Hercules dia cakap dia akan membincangkan dengan pembesar. Okay. Akan membincangkan dengan pembesar. Okey, dan yang ketiga, apabila Nabi menghantar utusan ke Parsi, ke Parsi, negara ketiga. Di Parsi, Raja Parsi tidak menerima. Sangat-sangat marah dengan kedatangan utusan dan warakah yang disampaikan oleh Nabi Muhammad SAW. Dia tidak sanggup menerima. Dia tidak sanggup untuk mengakui bahawa Islam itu adalah agama yang betul. Maka Raja Parsi ni, Raja Parsi, dia telah mengoyak surat ataupun warakah tersebut. Dia koyakkan warakah dari Nabi Muhammad SAW. Ini antara feedback yang Nabi terima setelah Nabi berusaha bagi menyampaikan, menyebarkan Islam di luar dari semenanjung Arab. Okey, bahagian ni dan. Okey, perkara kedua. Okey, perkara kedua dalam subtopik ni adalah tentang peperangan. Okay. Bila Nabi Muhammad SAW mendirikan sebuah kerajaan Islam di kota Madinah, telah berlaku 4 siri perang antara orang Islam Madinah dengan orang Arab Quraisy Mekah. Kenapa tercetusnya perang? Kenapa berlakunya perang? Sebab sakitnya hati orang Arab Quraisy Mekah apabila Nabi Muhammad SAW boleh membina sebuah kerajaan Islam yang pertama. Malah pencapaian paling terbesar apabila Nabi Muhammad SAW dilantik, diangkat sebagai pemimpin utama kota Madinah, padahal Nabi Muhammad SAW bukan penduduk asal Madinah. Jadi atas rasa iri hati, atas rasa sakit hati, maka orang Arab Quraisy melancarkan 4 siri perang menentang masyarakat Islam di kota Madinah. Okey. Perang tersebut yang pertama adalah perang Badar. Okey, perang Badar. Perang Badar ni orang-orang Islam telah menang. Dalam perang Badar antara tentera Arab Quraisy Mekah dengan tentera Islam Madinah, maka tentera Islam Madinah telah mencapai kejayaan yang besar. Perang Badar ni dia selalu keluar soalan objektif tentang menunjukkan sifat pemaaf Nabi Muhammad. Sebab dalam perang Badar ni, Nabi Muhammad SAW, dia telah memaafkan tawanan perang. Ataupun orang yang telah berjaya ditangkap dalam perang tersebut. Bagaimana Nabi menunjuk sifat pemaaf terhadap tawanan perang tu? Di mana wanita dan kanak-kanak Nabi bebaskan. Wanita dan kanak-kanak dibebaskan.
Okay. Dan tawanan perang lelaki, Nabi tak bunuh, Nabi tak kurung dia, Nabi tak seksa mereka. Tawanan perang lelaki, Nabi bagi syarat. Jika mereka mampu mengajar 10 kanak-kanak Islam sehingga tahu membaca dan menulis, maka Nabi akan membebaskan tawanan perang. Nampak betapa dahsyatnya sifat pemaaf Nabi Muhammad terhadap orang yang menyerang kota Madinah. Okay. Tawanan lelaki, mereka ini perlu mengajar 10 kanak-kanak Islam. Mengajar 10 kanak-kanak Islam supaya tahu membaca dan menulis. Maka Nabi memaafkan tawanan perang tersebut. Hebatnya sifat pemaaf Nabi Muhammad SAW. Jika kita mampu tak maafkan musuh yang telah menyerang dan menghancurkan negara kita. Okey, perang yang kedua adalah perang Uhud. Perang yang kedua adalah perang Uhud yang berlaku di Bukit Uhud. Dalam perang Uhud, tentera Islam mengalami kekalahan. Bagaimana 72 orang para syuhada atau tentera Islam yang berjuang mempertahankan Islam itu telah terbunuh di tangan orang Arab Quraisy, termasuk bapa saudara Nabi Muhammad SAW, iaitu Sayyidina Hamzah. Okey, perang yang ketiga adalah perang Khandaq. Okey, perang Khandaq ni hati-hati juga selalu keluar dalam skop soalan objektif. Kenapa perang Khandaq selalu keluar dalam soalan objektif? Sebab perang Khandaq ni diambil daripada bahasa Arab bermaksud parit. Dalam perang Khandaq, Nabi Muhammad SAW dan orang Islam menggunakan strategi menggali parit supaya tentera musuh Islam, iaitu tentera Quraisy Mekah ni, tentera Arab Quraisy Mekah yang menyerang kota Madinah akan jatuh ke dalam parit tersebut dan menyebabkan tentera Islam meraih kemenangan yang mudah. So, perang Khandaq ni bermaksud strategi menggali parit. Hati-hati, dia selalu keluar dekat soalan objektif. Dan perang yang terakhir adalah perang Tabuk. Perang yang keempat adalah perang Tabuk. Perang Tabuk juga menyaksikan bahawa orang Islam telah mencapai kemenangan. Daripada 4 siri perang ni, orang Islam menang sebanyak 3 kali. Okey, apabila berlakunya perang, maka Allah menurunkan wahyu. Wahyu ni mesej lah yang disampaikan oleh Allah melalui wahyu kepada Nabi Muhammad SAW. Bahawa dalam Islam, berperang tidak boleh dibuat secara sesuka hati. Berperang tidak boleh buat ikut kehendak diri. Contohnya macam kamu dengar peristiwa sekarang, bagaimana orang letakkan bom, pergi letupkan diri dalam stesen kereta api bawah tanah, pergi letupkan diri dalam kelab hiburan, pergi letupkan diri dalam hotel untuk membunuh orang bukan Islam. Itu bukan cara atau itu bukan syarat yang dianjurkan oleh Islam dalam peperangan. Islam tidak menganjurkan sifat demikian. Dalam Islam ada 4 syarat untuk berperang. Tak boleh buat sesuka hati, tak boleh serang orang sesuka hati, tak boleh mencetuskan perang sesuka hati. So, apakah syarat perang tersebut? Syarat perang adalah perkara yang ketiga yang kamu kena tahu dalam subtopik ni, iaitu syarat perang. Okey, dalam Islam ada 4 syarat perang yang dibenarkan. Okey, yang pertama, berperang jika diserang. Okey, jika orang serang kamu, orang serang diri kamu, orang serang maruah keluarga kamu, orang serang rumah kamu, adakah kamu harus berpeluk tubuh? No. Jika kamu berpeluk tubuh, kamu dianggap pengecut, kamu dianggap dayus sebab tidak mempertahankan diri, tidak mempertahankan ahli keluarga kamu bila ada orang serang kamu, atau tidak mempertahankan negara kamu, tidak mempertahankan agama kamu. Maka berperang jika diserang. Bermaksud jika orang tak serang kamu, jika orang tak cetuskan peperangan terhadap kamu, maka janganlah kamu mencetuskan perang. Sebab perang berlaku atau dibolehkan jika diserang. Okey, syarat yang kedua, berperang untuk menjaga maruah agama. Okey, menjaga maruah agama, bangsa dan negara.
So kamu wajib mengangkat senjata. Kamu wajib memberi bantuan dari segi tenaga. Sebab bila berperang ni, jika untuk mempertahankan maruah negara, jika negara kita diserang, jika bangsa kita dipijak maruahnya, jika agama kita dihina, maka wajiblah kita untuk bangun berperang dan mengisytiharkan perang terhadap musuh. Sebab bertujuan untuk menjaga maruah agama, bangsa dan negara. Yang ketiga, berperang bertujuan untuk menjaga rumah ibadat. Okey, menjaga rumah ibadat. Contohnya, jika rumah ibadat kamu diceroboh, dicemar, maka kamu wajib mempertahankan rumah ibadat. Rumah ibadat ini merujuk kepada masjid lah kalau dalam Islam. Kalau dalam agama lain samalah, mereka akan mempertahankan gereja, akan mempertahankan kuil Hindu, akan mempertahankan tokong Cina. Sebab ni rumah ibadat yang dianggap suci, tempat penyucian jiwa bagi setiap agama. So that's why berperang dibenarkan bertujuan untuk menjaga rumah ibadat. Sebab tu kamu tengok bagaimana orang Islam cuba mempertahankan Masjid Al-Aqsa yang diceroboh oleh Yahudi sekarang. Sebab Masjid Al-Aqsa tu dianggap antara 3 masjid terpenting bagi orang Islam. Sebab Masjid Al-Aqsa lah bermulanya proses Isra' dan Mi'raj yang berlaku kepada Nabi Muhammad SAW. Maka yang ketiga, berperang untuk menjaga rumah ibadat daripada diceroboh, daripada dicemari, daripada dirosakkan, daripada dibuat sesuka hati. Maka kamu patut untuk berperang. Keempat, berperang untuk mencari kedamaian. Mencari kedamaian ataupun kesejahteraan. Contoh, kamu tengok contoh bagi masyarakat Palestin. Bagaimana mereka tidak lagi hidup secara aman dan damai di negara mereka. Hidup mereka terseksa, setiap hari diperlakukan oleh tentera Yahudi. Walhal itu adalah negara mereka. Apabila negara mereka hampir 70% diceroboh oleh Yahudi, hak-hak asasi mereka sebagai rakyat asal di negara Palestin dinafikan oleh Yahudi, maka mereka seharusnya bangkit berperang. Walaupun mereka ni tak ada senjata hebat seperti Yahudi, walaupun hanya sekadar membaling batu, tetapi masyarakat Palestin tetap bangun untuk berjuang, tetap bangun untuk berperang dengan tentera Yahudi, semata-mata bertujuan untuk mencari kedamaian, mencari kesejahteraan di negara sendiri. So ini syarat terakhir berperang dalam Islam. Okey, dan perkara yang terakhir dalam subtopik penyebaran Islam ni adalah garis panduan berperang. Garis panduan bermaksud bila kita berperang, apa perkara yang kita tak boleh buat, apa perkara yang kita dilarang buat. Okey, ada 3 garis panduan berperang ni. Bila berperang, yang pertama, tidak boleh membunuh orang yang lemah. Tidak boleh bunuh orang yang lemah. Siapa orang yang lemah tu? Siapa yang dirujuk sebagai golongan yang lemah yang kamu tak boleh aniayakan dia sesuka hati? Kamu tak boleh melukakan dia, tidak boleh menyakitkan dia. Antara orang yang lemah tu adalah golongan wanita, kanak-kanak dan orang tua. 2 isi ni, 2 markah. Okey. Yang kedua, garis panduan berperang adalah jika berlakunya perang, kita tidak boleh memusnahkan dan merosakkan tanaman atau ternakan. Maksudnya tak boleh musnahkan kawasan tanaman padi contohnya. Tak boleh musnahkan kawasan tanaman jagung contohnya. Tak boleh merosakkan kawasan kebun sayur contoh. Tidak boleh membunuh sekumpulan binatang seperti kambing, lembu atau sebagainya. Sebab benda tu dianggap punca makanan kepada manusia. Maka bila berlaku perang, garis panduan yang kedua, tidak boleh merosakkan atau memusnahkan 2 perkara, okey? Iaitu ternakan dan tanaman. Senang je lah garis panduan ni. Okey, yang ketiga, apabila berlakunya perang, apa garis panduan yang ketiga? Tidak boleh merosak, meruntuhkan rumah ibadat. Nampak Sebab tu dalam Islam, kamu tak ada hak untuk merosakkan gereja. Kamu tak ada hak untuk merosakkan kuil agama Hindu. Kamu tidak ada hak untuk merosakkan tokong agama Cina. Walaupun maksudnya kadang-kadang dalam hati tu, oh aku nak pertahankan Islam, maka aku kena rosakkan juga. Tak boleh.
Sebab dalam Islam, mana-mana satu rumah ibadat, walaupun bukan agama Islam, maka kamu dilarang merosakkan, meruntuhkan, kamu dilarang dalam Islam. Nampak betapa Islam sangat mementingkan sifat toleransi dan hormat antara agama. So, garis panduan yang ketiga, tidak boleh meruntuhkan atau merosakkan rumah ibadat. Rumah ibadat agama apa pun kamu tak ada hak untuk rosakkan. Kamu tak ada hak untuk runtuhkan. Kamu tak ada hak untuk buat sesuatu aniaya, perkara yang tak elok di sebuah rumah ibadat. Sebab rumah ibadat ni tempat suci bagi agama tersebut. Okey, inilah 4 perkara yang ada dalam subtopik bab 5 tingkatan 4 ni, iaitu penyebaran Islam. 4 perkara tersebut kamu kena tahu tentang penyebaran Islam yang Nabi Muhammad SAW buat di luar dari Semenanjung Arab. Contohnya hantar utusan dan warkah ke Mesir, ke Rom dan ke Parsi. Yang kedua, peperangan. Ada 4 perang yang berlaku di kalangan orang Islam Madinah dengan orang Arab Quraisy Mekah. Ketiga, syarat berperang. Bila berlakunya perang, apa syarat yang dibenarkan dalam Islam? Dan yang keempat, garis panduan berperang. Senang je kan? Okey. So, kalau soalan kebat tentang bab ni, apa yang sering ditanya? Apa yang kamu kena bersedia? Biasanya dia akan tanya tentang bagaimana mengelakkan perang. Okey? Bagaimana kamu harus mengelakkan perang daripada terjadi, tercetus. Pertama, kamu jawablah, mengelakkan campur tangan dalam hal ehwal politik sesebuah negara. Bermaksud jika kamu menghormati prinsip politik sesebuah negara, kamu tidak mengganggu gugat politik sesebuah negara, maka kamu dapat mengelakkan perang. Yang kedua, hendaklah melakukan rundingan meja bulat supaya tidak tercetusnya perang. Kena ada perbincangan, rundingan secara baik-baik. Ketiga, kamu harus menghormati hak asasi manusia di sesebuah negara. Contoh, jika orang Yahudi atau negara Israel menghormati hak asasi masyarakat Palestin, nescaya tidak akan berlakunya perang antara Israel dan Palestin. Yang keempat, hendaklah kita menjalinkan hubungan diplomatik yang baik di peringkat antarabangsa bagi mengelakkan pertelingkahan, bagi mengelakkan peperangan tercetus. Itu sahaja antara jawapan kalau keluar soalan kebat, bagaimana kamu harus mengelakkan perang. Kelas, habis untuk subtopik ini. Terima kasih. Nanti kelas seterusnya cikgu akan ajar tentang perjanjian Hudaybiyah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bye-bye.